Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Pada video ini saya akan menerangkan inovasi PDP Pendidikan Islam yang disediakan oleh saya sendiri, iaitu Awang Hafiz bin Awang Maini, dan pensyarah saya iaitu Ustaz Nik Zul Azhar bin Nik Hasan. Saya teruskan dengan pengenalan. Inovasi adalah sesuatu yang baru atau unik, hasil ciptaan atau hasil proses penstrukturan semula yang memberi manfaat kepada masyarakat dan mempunyai nilai yang diutamakan. Proses inovasi boleh berlaku secara radikal, iaitu mendadak, atau secara berperingkat sehingga terhasil perubahan kepada produk. Inovasi yang boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, iaitu ada tiga. Yang pertama adalah pengenalan teknologi baru, kedua adalah perubahan dalam sistem penyampaian, dan yang ketiga adalah perubahan dalam prosedur yang boleh meningkatkan produktiviti. Saat pengenalan, kita pergi pula kepada penyataan masalah. Masalah ini telah dihadapi ketika menjalankan praktikum fasa 1 di SK Saint Martin. Masalah ini dihadapi semasa mengajar dalam bidang ibadah, iaitu mengenai rukun tayamum. Masalah utama dalam topik ini adalah murid sukar untuk mengingat rukun tayamum. Di sini saya sertakan sedikit kajian literatur mengenai masalah yang telah saya nyatakan, iaitu hasil daripada kajian yang telah dijalankan terhadap pelajar-pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah. Para pensyarah mendapati bahawa kebanyakan pelajar mengabaikan solat atas alasan tidak dapat berwudu. Keadaan ini berlaku kerana anggota wudu mengalami kecederaan, terpaksa dibalut, dan sekiranya terkena air boleh memburukkan keadaan luka. Maka senario ini menunjukkan bahawa pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah terutamanya, mereka kurang memahami konsep dan rukun tayamum. Kajian ini dilakukan oleh Salwa, Aisyah dan Mazli 2015. Kajian yang kedua adalah daripada Yazid 2011 yang menyatakan bahawa setelah mengajar kelas 5 Seroja selama 2 minggu, beliau mendapati bahawa murid kurang memahami pembelajaran, khususnya dalam tajuk tayamum, walaupun sesi pembelajaran tersebut dijalankan dengan sempurna. Antara subtopik yang sukar dikuasai oleh murid-murid adalah pelaksanaan syarat dan rukun tayamum. Oleh itu, guru-guru seharusnya mencari inisiatif lain untuk mengajar murid dalam tajuk tayamum, kerana ini memerlukan penerangan yang lebih baik dan kreatif bagi memudahkan murid memahami konsep tayamum dengan jelas. Dari hasil daripada dua kajian literatur ini, jelas bahawa topik tayamum atau secara khususnya rukun tayamum ini wujudlah masalahnya dalam kalangan murid-murid. Rasional produk inovasi yang telah saya hasilkan adalah produk inovasi yang ingin saya hasilkan adalah untuk membantu dan memudahkan murid mengingat rukun-rukun tayamum. Baik, kita pergi pula kepada objektif, iaitu setelah dianalisis masalah dan isu yang dihadapi oleh saya telah meletakkan satu objektif utama yang hendak dicapai dalam inovasi yang akan dihasilkan, iaitu murid dapat menyatakan rukun-rukun dalam melaksanakan tayamum. Kita pergi pula kepada skop dan limitasi. Skop inovasi saya ialah pada subjek Pendidikan Islam tahun 5 dalam subtopik tayamum. Baik, kita boleh pergi pula kepada kepentingan dan impak. Yang pertama sekali adalah kepentingan, di mana murid dapat menggunakan kaedah yang mudah untuk mengingat rukun tayamum. Yang kedua adalah murid berminat untuk meneruskan PDP serta mata pelajaran pendidikan Islam di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah murid memahami tajuk yang dipelajari dengan baik, terutamanya pada bahagian rukun-rukun tayamum lah. Dan kita pergi pula kepada impak, iaitu ada tiga juga. Yang pertama adalah murid dapat mengingat rukun-rukun tayamum dalam jangka yang lama. Yang kedua adalah menghasilkan sesi pembelajaran yang lebih seronok. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keyakinan murid dalam kemahiran sosial. Di sini saya lampirkan anggaran kos
untuk saya hasilkan inovasi ini, iaitu ada 5 bahan ataupun item. Yang pertama adalah wifi internet yang bernilai Rm30. Yang kedua adalah BandLab. Ketiga adalah CapCut dan YouTube. Ketiga-tiga aplikasi ini dapat diperolehi daripada Play Store ataupun App Store, iaitu kita boleh mendapatkannya secara percuma. Jadi jumlah kesemua anggaran kos adalah Rm30, iaitu wifi internet sahajalah. Nama produk inovasi yang telah saya hasilkan adalah lagu yang bertajuk Mudahnya Tayamum. Baik, di sini saya juga telah menyatakan model inovasi, iaitu saya menggunakan model proses kreatif terarah. Model proses kreatif terarah ni ada 4 fasa, iaitu fasa yang pertama adalah fasa persediaan, kedua adalah fasa imajinasi, yang ketiga adalah fasa perkembangan, dan yang terakhir adalah fasa tindakan. Di sini ada juga saya lampirkan lirik lagu ataupun lirik inovasi yang telah saya hasilkan yang bertajuk Mudahnya Tayamum. Baik, di sini dapat kita lihat bahawa saya telah mengutamakan isi pembelajaran, iaitu dalam 6 rangkap ini saya telah menggunakan daripada 4 rangkap untuk saya tekankanlah isi pembelajaran, iaitu 4 rukun tayamum. Ini adalah cara menggunakan inovasi yang saya hasilkan, iaitu ada 3 langkah. Yang pertama adalah guru memainkan lagu tersebut di aplikasi YouTube. Yang kedua adalah guru mengarahkan murid untuk mendengar buat kali pertama dan seterusnya menyanyikannya bersama-sama. Dan yang ketiga, guru akan menyoal murid apakah rukun-rukun tayamum yang terdapat dalam lagu yang telah dimainkan. Di sini saya lampirkan pembuktian pencapaian inovasi yang telah saya hasilkan. Itu yang pertama, 80% murid mampu mengingat kembali rukun-rukun tayamum setelah menyanyikan lagu tersebut. Yang kedua adalah 80% murid mampu menyelesaikan aktiviti pengukuhan dengan baik. Dan yang ketiga adalah 90% murid menyatakan bahawa lagu tersebut seronok dan mampu menarik minat mereka dalam mengikuti PDP lah. Maksudnya, ini adalah data-data secara lebih spesifik, iaitu mengenai keberkesanan inovasi bagi kemampuan belajar untuk mengingat rukun-rukun tayamum. Di sini kita dapat lihat bahawa 80% daripada 100% pelajar dapat mengingat rukun-rukun tayamum dengan baik selepas menyanyikan lagu tersebutlah. Yang kedua adalah data kesan penggunaan inovasi terhadap penilaian yang telah dilakukan. Baik, di sini dapat kita lihat hasil daripada kajian yang telah saya lakukan. Sebanyak 75% pelajar mendapat skor 80 hingga 100 dan 20% pelajar mendapat skor 70 hingga 79 dan hanya 5% sahaja yang mendapat 60 ke 69. Yang ketiga adalah data mengenai inovasi yang dihasilkan menyeronokkan dan mampu menarik minat murid. Di sini kita dapat lihat bahawa 90% daripada 100% pelajar yang menyatakan bahawa mereka berminat dan mereka rasa seronok apabila menggunakan ataupun menyanyikan lagu inilah ketika belajar, khususnya dalam tajuk tayamum lah. Mari belajar ilmu tentang tayamum. Jom nyanyi lagu ini bersama. Marilah nyanyi, janganlah malas-malas. Ilmu tayamum ini sangatlah mudah. Belajar tentang rukun tayamum
tayamum mempunyai 4 rukun. Yang pertama kita berniat untuk bertayamum, berniat kerana Allah supaya amal diterima. Yang kedua pula sapukan debu di muka, sapu hendaklah sekata supaya rukun sempurna. Itulah rukun tayamum. Mari belajar ilmu tentang tayamum. Jom nyanyi lagu ini bersama. Marilah nyanyi, janganlah malas-malas. Ilmu tayamum ini sangatlah mudah. Belajar tentang rukun tayamum. Tayamum mempunyai 4 rukun. Yang ketiga pula tangan. Sapukan kedua tangan, menyapu hingga ke lengan, menggunakan debu tanah. Yang terakhir pula tertib, lakukan dengan sempurna. Kesemua rukun tayamum agar diberkati Allah. Itulah rukun tayamum. Baik, itu adalah sedikit sorotan mengenai inovasi yang telah saya hasilkan. Di sini saya lampirkan maklum balas inovasi. Yang pertama adalah, pada pendapat saya penggunaan lagu untuk inovasi bagi syarat-syarat tayamum adalah sesuai digunakan kerana dapat memudahkan murid-murid untuk mengingat syarat-syaratnya, iaitu oleh Imran. Saya setuju dengan kenyataan maklum balas tersebut kerana ia mampu meningkatkan minat murid terhadap pengajaran yang dilaksanakan. Dan maklum balas yang kedua adalah, pada pendapat saya inovasi ini mampu menarik minat murid melalui pengaplikasian pembelajaran yang berunsurkan kinestetik melalui gerak-geri yang membolehkan murid mengingat syarat-syarat tayamum dengan mudah. Amin. Dan saya setuju dengan kenyataan ini kerana ia selari dengan kajian yang telah saya bentangkan pada slide yang sebelumnya. Untuk maklum balas yang ketiga adalah, pada pendapat saya inovasi ini relevan pada masa kini kerana kajian literatur yang dibentangkan amat bertepatan dengan isu dan objektif yang telah dicapai, iaitu oleh Nick. Saya setuju dengan kenyataan ini kerana berdasarkan pengalaman yang saya lalui, lagu merupakan kaedah yang berkesan dalam menyampaikan suatu pengajaran. Dan yang keempat pula adalah, pada pendapat saya inovasi lagu ini sangat menarik dan saya percaya ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam mengingati rukun tayamum. Perkara ini kerana murid-murid zaman kini telah terdedah dengan pelbagai lagu dan hampir kebanyakan murid gemar dengan muzik. Saya setuju dengan kenyataan ini kerana perkara ini dapat diperhatikan di media sosial di mana murid amatlah memainkan peranan dalam meningkatkan lagi sesuatu kandungan ataupun konten. Terusnya adalah, pada pendapat saya lagu ini amat sesuai untuk kanak-kanak, terutamanya murid tahun 5 Zaino, dan saya setuju dengan kenyataan maklum balas tersebut kerana lagu tersebut sesuai dengan apa sahaja tahap murid, sama ada dari dadah 1 hinggalah darjah 6. Dan yang terakhir adalah, pada pendapat saya inovasi ini mampu memudahkan murid untuk mengingat dan memahami rukun-rukun tayamum. Seterusnya mereka dapat mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupan seharian oleh Fairuz. Dan
Saya bersetuju dengan kenyataan ini kerana ia selari dengan kajian yang telah saya bentangkan pada slide sebelumnya lah. Yang terakhir adalah kesimpulan mengenai inovasi yang telah saya hasilkan. Inovasi lagu ini mempunyai potensi untuk dikembangkan kepada seluruh warga pendidik dalam mengaplikasikan pengajaran abad ke-21. Inovasi digital ini memudahkan semua pihak untuk mengakses kerana ia tidak mempunyai batas halangan dalam cara pelaksanaannya ataupun cara menggunakannya. Dan akhir sekali, inovasi ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada semua pihak dalam usaha untuk meningkatkan kualiti PDP serta meningkatkan penguasaan murid bagi tajuk tayamum, khususnya rukun-rukun tayamum. Okey, sekian itu sahaja pemandangan yang saya lakukan untuk inovasi digital dalam subjek pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.